Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Muka surat 17 baris 2 daripada atas. Wa qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu ta'ala, maka jika takut luput jemaah, sunat memutus ia akan sunat itu. Ini perbahasan berkenaan dengan seseorang kalau dia itu telah sembahyang sunat, tiba-tiba lepas sembahyang sunat iqamat, maka dia nak buat lagu mana? Maka hak sebelumnya tu dia kata sempurnakanlah sembahyang sunat tu. Itu pun dengan makna kalau sempurna sembahyang sunat tu pun kalau tak takut luput jemaah lah. Kalau tak takut luput jemaah dengan salam imam. Maknanya sunat untuk sempurnakan sembahyang sunat apabila kita sembahyang sunat tiba-tiba iqamah, sunat untuk sempurnakan kalau kita tak takut luput jemaah dengan salam tu imam. Yang mana khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Romli kita dah bahas berkenaan dengan khilaf habis luput jemaah ataupun luput jemaah tu bila. Kemudian muqabil ya, maka jika takut luput jemaah sunat, maka jika takut luput jemaah dengan makna takut luput jemaah dengan salam imam, sunat memutus ia seorang akan sunat itu, yakni akan sembahyang sunat itu. Kalau seseorang takut kata kalau aku sembahyang teruskan ni boleh jadi aku ni tak sampai dah ni. Tak sampai dah ni nak apa? Tak sampai dah apa nama tu nak berjemaah bersama tu imam, maka dia sunat untuk putus sembahyang tersebut. Maka kata musannif, tengok tobik dia muka surat 238. Wa qala syekhul musannif, dia kata musannif sunat memutus ia.
Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin wa I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karya Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala, yakni memutus sembahyang sunat tersebut kerana sembahyang berjemaah lebih utama. Sunat itu apa maksud sunat? Yakni memutuskan sembahyang sunat tersebut kerana sembahyang berjemaah itu lebih utama. Maka dia lebih utamakan sembahyang berjemaah berbanding dia teruskan sembahyang sunat dia. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala sebut, sunat memutuskan sembahyang sunat itu berlaku pada selain sembahyang Jumaat sahaja. Yang kata sunat itulah. Sunat memutuskan sembahyang sunat itu berlaku pada selain sembahyang Jumaat sahaja. Dah kalau sembahyang Jumaat, adapun ketika sembahyang Jumaat maka wajib memutuskan sembahyang sunat tersebut supaya mendapati sembahyang Jumaat tersebut dengan mendapatinya pada rukuk rakaat yang kedua. Tu. Jadi kalau dia nak sembahyang Jumaat, dia sembahyang sunat contohnya, tiba-tiba nak sembahyang Jumaat dah. Itu wajib memutus, takut-takut dia tak dan untuk dia itu dapat Jumaat bersama tu imam. Sekurang-kurang dapat Jumaat bersama tu imam, dia dapat rukuk serta tumaninah pada rakaat kedua sembahyang Jumaat. Lepas tu dia naiklah serakaat lagi. Habis, satu wajib. Kata syarih, kata musannif rahimahullah, dan masuk ia seorang pada berjemaah selama tiada mengharap ia seorang akan dapat jemaah yang lain. Bila dia berhenti putih tu, masuklah jemaah tadi tu. Masuk jemaah tadi tu selama tiada mengharap ia seorang akan dapat jemaah yang lain. Kalau dapat jemaah yang lain, nak teruskan tak apalah. Ni jemaah tu saja. Tak ada dah harapan ada jemaah lain yang datang. Sunat memutuskan sembahyang dan lebih utamakan jemaah. Tengok tobit nombor 3, kata musannif, tiada mengharap ia akan dapat jemaah yang lain. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karya Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala sebut, yakni tempat sunat memutuskan sembahyang sunat itu berlaku selama mana tiada sama sekali berak sangka akan menghasilkan jemaah yang lain. Yang kata putih sunat mutus sembahyang lepas sembahyang tu kan iqamat, lepas tu kita ni sunat mutus bila yang pertamanya kita nak sembahyang jemaah dengan jemaah yang pertama tanpa ada harapan ada jemaah lain. Ataupun kita ada berat sangka, tak apalah jemaah ni habis pun aku ada berat sangka kata ramai lagi orang di luar untuk sembahyang jemaah dengan buat jemaah yang lain. Maka sunat diteruskan. Tapi jika berat sangka mengatakan ada jemaah yang lain, maka tidak sunat memutuskan sembahyang sunat tersebut, bahkan disunatkan untuk menyempurnakannya. Itu seperti mana yang kita sebut. Kata musannif rahimahullah, dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk yang mendapat ia makmum masbuk akan imam pada hal rokok, yakni pada hal imam rokok dengan dua pekerjaan. Dulu dia kata dah dapat dengan tu imam ni ada beberapa, dapat takbiratul ihram. Sekarang ni dapat masbuk pula. Dia kata dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk. Bila yang mendapat ia makmum masbuk akan imam, dapat dengan tu imam tu menjadikan dapat rakaat pada hal rokok, yakni pada hal imam rokok dengan dua pekerjaan, dengan dua perkara. Tengok kata dhabit, kata musannif dua pekerjaan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karya Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala sebut, yakni dengan himpunan dua perkara tersebut. Apa? Iaitu takbiratul ihram dan mendapati rukuk imam. Ni kalau makmum masbuk nak dapat rakaat. Masbuk di sini masbuk rakaat. Masbuk ada dua, masbuk Fatihah, masbuk rakaat. Di sini maksud dia masbuk rakaat. Jadi masbuk rakaat, mendapat rakaat bersama tu imam bila dapat takbir, bila makmum masbuk itu takbir, kemudian dia pun rokok bersama tu imam serta tumaninah, dapat rakaat. Hal ini berlaku kerana berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati satu rakaat daripada sembahyang sebelum imam membetulkan tulang sulbinya, iaitu ketika i'tidal, maka sesungguhnya dia telah mendapat satu rakaat. Siapa yang dapat satu rakaat daripada sembahyang sebelum imam, barang siapa yang mendapati satu rakaat daripada sembahyang sebelum imam membetulkan tulang sulbinya, maka sesungguhnya dia telah mendapat satu rakaat. Yang ni bila seseorang makmum itu tunduk rukuk, sedangkan tu imam pun tunduk rukuk lagi, dan dia dapat tumaninah ketika tu imam tu rukuk sebelum dia tu i'tidal, membetulkan sulbi tu sebelum dia i'tidal lah, maka makmum tersebut mendapat rakaat. Tu makmum masbuk rakaat mendapat rakaat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Pertamanya apa dua pekerjaan badal. Pertama dapat takbiratul ihram. Yang kita sebut tadi. Tengok kata musannif tobik tu. Kata musannif takbiratul ihram. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala sebut takbir ini wajib ketika berdiri ataupun pengganti bagi takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram mestilah berdiri kalau dia mampu berdiri. Jadi wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, yakni kalau mampu. Ataupun pengganti bagi takbiratul ihram ini bagi orang yang tak erti takbir Allahu Akbar lah. Ya, ada benda lain yang diperlu diucap, iaitu terjemahkan bahasa dia. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala sebut pengganti takbiratul ihram itu berlaku apabila seseorang itu lemah daripada menuturkan takbir dengan bahasa Arab sedangkan tidak memungkinkan dirinya untuk belajar takbir dalam bahasa Arab pada waktunya. Contoh, dia masuk Islam pada pukul 4 petang, asar nak masuk 4.30. Tiba-tiba dia masuk Islam 4 petang, dia nak sembahyang zuhur lah. Sekarang ni tak ada orang yang boleh ngajar dia Allahu Akbar tu pada takbir. Tak memungkinkan seseorang itu belajar Allahu Akbar pada takbir. Contoh, tak ada orang ke lagu mana, maka dituturkan bahasa dia. Pengganti takbir tersebut adalah dengan menterjemahkannya hal keadaannya wajib dengan apa-apa bahasa yang dia kehendaki. Boleh Allah Maha Besar, concang cakap Cina. Dan jangan ditukarkan kepada zikir yang lain, tak perlu tukar. Dia perlu terjemah sahaja. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj karya Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani rahimahullah sebut bahasa lain tersebut daripada bahasa Parsi ke, Suryani ke, Ibrani ke dan selainnya. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karya Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah sebut didatangkan bahasa lain untuk menggantikan kefahaman daripada takbir tersebut kerana pada takbir tersebut tiada mukjizat seperti surah Al-Fatihah. Maka tak perlu ganti dengan benda lain lah. Ganti dengan bahasa lain je. Tak perlu ganti dengan zikir lain ataupun dengan surah lain, tak payah. Kerana takbir ni bukannya mukjizat pun. Yang mukjizatnya surah Al-Fatihah. Sebab tu kalau surah Al-Fatihah tak tahu, dia boleh ganti dengan surah lain, ayat lain yang serupa. Dia punya huruf dia, bilangan huruf dengan Al-Fatihah. Kalau tak boleh juga dengan zikir. Sebab Al-Fatihah tu mukjizat, iaitu Quran. Dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj karya Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini radhiyallahu taala sebut jikalau seseorang mengetahui bahasa Suryani dan ataupun Ibrani, maka hendaklah dia menggantikan takbir dengan bahasa tersebut. Ini dari sudut afdaliyah. Kalau dia tahu Suryani, Ibrani, dia gantilah bahasa tu. Kerana apa? Kerana mulia bahasa kedua-duanya, Suryani dan Ibrani. Kerana salah satu daripada bahasa kitab Allah ialah Suryani dan Ibrani, maka dia lebih mulia daripada bahasa Arab. Dengan sebab turunnya sebahagian kitab-kitab Allah dengan kedua-dua bahasa tersebut. Selepas daripada dua bahasa tersebut ialah bahasa Parsi, yang kedua. Kalau tahulah, bahkan ia lebih utama daripada bahasa Turki dan India. Ada juga dibahaskan. Terjemah takbir dalam bahasa Parsi, tak tahu tu. Khudai Bazraktar. Kita main terjemah itu lah. Kalau tanya betul, ikut Parsi lah. Kalau salah tu minta maaf lah. Dia memang sebut dalam kitab Arab ini. Khudai Bazraktar. Maka tidak memadai sebut Khudai Bazrak. Ni tak tahu ada bahasa Parsi, ni bahasa Parsi pula. Kerana meninggalkan at-tafdhil. Kalau dia kata Khudai Bazraktar, seolah-olah dia kata Allahu Akbar. Kalau dia kata Khudai Bazrak, seolah-olah dia kata Allahu Kabirun. Seolah-olah dia meninggalkan tafdhil, isim tafdhil. Patutnya Allahu Akbar. Dia kata Allahu Kabirun. Dalam bahasa Parsinya Khudai Bazrak. Khudai Bazrak tu Allahu Kabirun. Kalau Khudai Bazraktar, seolah-olah kata Allahu Akbar. Seperti seseorang mengatakan dalam bahasa Arab Allahu Kabirun. Khudai Bazrak itu dia meninggalkan tafdhil, isim tafdhil. Seolah-olah dia kata dalam bahasa Arab Allahu Kabirun. Itu tak sah. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala sebut selepas takbiratul ihram ialah takbir untuk tunduk rukuk. Dia panggil takbir intiqalat lah. Ini merupakan takbir yang sunat, iaitu takbir intiqalat tu takbir yang sunat. Kerana rukuk dikira baginya, maka disunatkan pada rukuk itu takbir. Allahu Akbar. Takbir lah. Jikalau seseorang hendak menghadkan salah satu daripada dua takbir tersebut, maka diisyaratkan bahawa dia mendatangkan takbiratul ihram sahaja. Contoh ni makmum masbuk ni. Sekarang ni makmum masbuk. Sekarang ni makmum masbuk tu imam sedang rukuk. Sekarang ni dia takbir lah masuk sembahyang, Allahu Akbar. Jadi dia nak rukuk bersama tu imam tu perlu takbir tak? Perlu takbir, Allahu Akbar. Tu kalau dia nak buat dua-dua. Kalau dia nak buat salah satu, nak takbiratul ihram ke takbir rukuk? Takbiratul ihram lah, Allahu Akbar.
atau terus rukuk walaupun tak sebut Allahu Akbar. Itu kalau dia nak buat salah satu. Kalau nak buat salah satu, utamakan takbiratul ihram. Tapi sunatnya sekali buat takbir untuk rukuk. Tu. Bukan itu sahaja, bahkan disyaratkan dia menyempurnakan takbiratul ihram itu sebelum sampai kepada had sekurang-kurang rukuk. Dengan makna pada had posisi berdiri. Dia wajib takbiratul ihram ketika posisi berdiri. Allahu Akbar. Dia kata sebelum sampai kepada had sekurang-kurang rukuk, kalau dia buat dia takbir dalam keadaan Allahu Akbar, tak sah dah rukuk dah. Jadi dia kena posisi bar tu habis dalam keadaan sebelum posisi sekurang-kurang rukuk. Kalau dia on the way rukuk tu belum bar lagi, tu tak sah lah. Bukan itu sahaja, bahkan bahkan untuk mendapatkan rakaat dia hendaklah menyempurnakan takbiratul ihram sedangkan dia berada di posisi berdiri, lebih dekat berbanding berada di posisi sekurang-kurang rukuk. Tu. Nak sempurnakan takbiratul ihram sampai bar itu mestilah berada di posisi berdiri, lebih dekat berbanding berada di posisi sekurang-kurang rukuk. Dengan makna dia tidak berada pada posisi sekurang-kurang rukuk, dia berdirilah. Ataupun dia condong sikit tapi tak sampai tahap sekurang-kurang rukuk, maka sah takbiratul ihram dia Allahu Akbar. Jikalau dia bertakbiratul ihram dalam keadaan posisi tengah-tengah antara berdiri dan sekurang-kurang rukuk, maka berlaku perselisihan pandangan ulama. Sekarang ni begini, sekurang-kurang rukuk begini contoh dia. Okey, berdiri macam ni. Jadi dia tengah-tengah antara sekurang-kurang rukuk dengan berdiri. Contoh dia takbir gini, Allahu Akbar. Ni berdiri sungguh, ni sekurang-kurang rukuk. Jadi tengah-tengah antara duanya ginilah. Dia takbir dalam keadaan posisi badan dia condong sikit tapi sebelum sekurang-kurang rukuk. Ni khilaf ulama katanya. Pandangan pertama adalah kitab Fathul Jawad bi Syarhil Irsyad karya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut tidak memudaratkan sembahyangnya. Makna sah juga takbir itu. Tapi dalam kitab Tuhfah Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj memudaratkan sembahyangnya dengan makna tidak sah takbir itu. Perlu ulang sekali lagi. Jikalau dia menyempurnakan takbiratul ihram selepas berada pada had sekurang-kurang rukuk, tu ni saya tidak sah sembahyang. Tu tak ada khilaf lah. Kalau dia takbir dalam keadaan rokok sekurang-kurang rokok, tak sah. Sama ada menjadi fardu ataupun sunat, tak sah. Jikalau perkara tersebut berlaku pada orang awam, kalau berlaku pada orang awam pula, maka berlaku perselisihan pandangan ulama. Kalau berlaku takbir itu, orang awam takbir dalam keadaan dia berada di posisi sekurang-kurang rokok, bukan rokok, sekurang-kurang rokok. Dia beza dengan rukuk betul tu. Maka khilaf ulama dia kata. Pandangan pertama Syekh Sulaiman Al-Bijirmi, meskipun orang jahil maka tidak sah sembahyangnya walaupun sebagai sembahyang sunat sekalipun, tak sah. Pandangan kedua dalam Fathul Jawad bi Syarhil Irsyad, sah sebagai sembahyang sunat. Sah sebagai sembahyang sunat lah. Mana sembahyang wajib tak sah juga. Tu. Tapi kalau Syekh Sulaiman Al-Bijirmi itu tak sah walaupun sebagai sembahyang sunat, tak sah. Kemudian kata musannif habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan sempurnanya takbiratul ihram. Titik. Kedua, dapat rokok yang dikira. Apa dikira? Yakni dapat rokok serta tamakninah bersama dengan rokok untuk imam untuk dapat rakaat masbuk. Jadi rakaat masbuk pertamanya syarat mesti dia takbiratul ihram, kemudian dia tunduk rokok serta dapat tamakninah dalam keadaan imam masih rokok lagi. Tengok kata musannif qudhubi tu, kata musannif yang dikira yakni dengan sekira-kira dia itu suci. Itu adalah Hasyiah Al-Kubra ala Syekh Khudi. Yang dikira dengan mana? Dia rokok dalam keadaan dia masih suci. Mana tak batal lah lagi. Dia masih ada suci, dia suci, yakni suci pada najis. Dia tidak berhadas lagi, tidak ada najis pada dia. Dan kita boleh tambah juga yang dikira ni dengan mana dia tamakninah serta tu imam. Dia rokok tu sempat tamakninah. Kira tu. Dan dibilang bagi imam lagi dapat. Dan dibilang bagi imam, yakni dibilang rokok itu bagi imam. Imam tu sah rokok dia dan dia pun rokok, dan rokok imam tersebut dikira lagi dapat tetap. Di sini tamakninah. Jadi yang dikira tadi tu kita ambil Hasyiah Kubra lah, sebab dia dah sebut sini dapat tetap ni tamakninah. Dapat tetap ni yakni tamakninah serta imam. Dia rokok tu dalam keadaan tetap dengan makna tetap segala anggota qadar subhanallah, itu tamakninah serta imam. Sebelum angkat imam, yakni sebelum imam membetulkan tulang sulbi daripada sekurang-kurang rokok dengan yakin. Daripada sekurang-kurang rokok dengan yakin. Sekurang rokok yang sempurna begini, sekurang-kurang rokok begini.
Jadi jangan sampai tu imam tu angkat lebih daripada sekurang-kurang rokok. Kalau dia angkat gini dah, ni sekurang-kurang rokok, dia tak dapat tomanah serta tu imam, tak dapat dengan yakinlah. Kata musannif dalam dhabit, kata musannif yakin. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut taswir masalah yakin tu lagu mana. Pertamanya melihat imam dengan mata kepalanya sendiri. Tu cara yakin yang pertama. Yang kedua, orang buta meletakkan tangannya atas belakang badan imamnya. Ni kalau dia dekat lah, duduk raba-raba tu imam, betul lah tu imam ni masih rokok ni. Yang ketiga, mendengar tasbihnya imam. Dia masih subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Yakinlah tu imam masih rokok. Maka tidak memadai jika zan berat sangka sahaja. Di sini tak memadai. Dalam bab nak dapat masbuk rakaat ni tak memadai sekadar zan kata, tu imam masih rokok kot. Tak memadai untuk di sini sahaja. Dan juga tidak memadai sekadar mendengar suara mubaligh. Sebab suara mubaligh ni dia lambat daripada tu imam. Tu imam Allahu Akbar, dia baru Allahu Akbar. Jadi dia kita kena iktibar tu imam, bukan mubaligh. Mubaligh ni nak tengok dekat Mekah lah. Bila tu imam Allahu Akbar, ada mubaligh tarik panjangnya Allahu Akbar, sebab nak menyampaikan suara. Itu tugas mubaligh, nak menyampaikan suara orang yang tak dengar. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun rukuk yang tiada dibilang bagi imam, seperti rokok imam. Tadi dia kata dibilang bagi imam rokok tersebut. Macam mana taswir masalah imam tu tak dikira rokok dia. Adapun rokok yang tiada dibilang, tiada dikira syarak bagi imam, seperti rokok imam yang berhadas. Tu imam Allahu Akbar terkentut. Lagu mana? Atau imam yang kena najis. Tengah-tengah dia tu berdiri, duduk rokok, pok, tahi burung jatuh. Kena najis tu. Maka tiada mendapat masbuk itu akan rakaat. Tak dapat masbuk. Jadi masbuk tak dapat rakaat bila tu imam tu rokok dia tak diterima. Contoh dia tengah-tengah rokok berhadas waktu tu, atau tengah-tengah rokok ada najis pada dia. Maka makmum masbuk tadi tak dapat rakaat. Pada demikian semayang. Kata musannif, tengok dhabit dia, kata musannif atau imam yang kena najis. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhin Minhaj karya Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj karya Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah sebut, makmum mendapat rakaat apabila mendapatinya ketika imam sedang rokok, meskipun imam berhadas pada ketika i'tidal. Ni isu. Sekarang ni dia duk bahas tentang imam rokok, waktu rokok lah imam berhadas, waktu rokok lah imam kena najis. Sekarang ni imam rokok habis dah. Imam rokok dalam keadaan suci, tidak berhadas, tidak kena najis. Tiba-tiba imam i'tidal, Allahu Akbar, barulah dia berhadas, barulah kena najis. Lagu mana? Makmum tetap dapat rakaat. Sebab i'tibar dapat rakaat pada rukuk, bukan pada i'tidal. Tapi bila dapat rakaat tu, maknanya sehari tu imam tu dah batal dah. Tu kena mufaraqah suku, lain cerita lah. Habis. Dalam kitab Syarah Al-Ubab dan Fathul Jawad bi Syarhil Irsyad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut, bahkan apabila imam berhadas selepas makmum bersama imam dan mendapat tamakninah bersamanya bersama imam, maka makmum tersebut turut mendapat rakaat. Tadilah dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut, aku telah bertawakuf atas soalan dan jawapan bagi sebahagian ulama muhaqqiqin. Apa dia? Ni soalan dia, makmum masbuk ni, aku Fatul Mu'in dah. Syekh Abu Bakar Syato, dia kata aku tawakuf. Mana soalan dia? Ni soalan dia. Makmum masbuk apabila mendapati imam pada rokok, sedangkan makmum tersebut tidak nampak imam. Makmum masbuk apabila mendapati imam pada rokok, sedangkan makmum tersebut tidak nampak imam, kerana ada yang mencegahnya daripada melihat, adakah dikirakan rakaat tersebut atau tidak? Tadi kita katakan tadi, dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, taswir masalah yakin. Kita mesti yakin imam sudah rokok, atau mesti yakin imam tu dalam keadaan rokok. Macam mana? Tiga wasilah. Antaranya pertama, melihat tu imam dengan mata dia. Yang kedua, orang buta raba tu imam. Yang ketiga, dengar tasbih tu imam. Sekarang ni Hasyiah kita ni, muhasyi kita ni tawakuf atas soalan dan jawapan yang diberikan ulama. Soalan ni apa? Apabila seorang makmum masbuk mendapati tu imam pada rokok, mana dia dapatlah Allahu Akbar, tapi dia pi kat dia rokok bersama tu imam tu dalam keadaan makmum tak nampak imam. Kerana apa? Kerana ada yang mencegahnya, ada satir ke apa ke, ada apa-apalah yang menghalang dia daripada melihat tu imam. Maka adakah dikira rakaat tersebut atau tidak? Jawapan dia, Imam Zarkashi telah berkata dalam Al-Khadim, kitab dia, ketika berkata Asy-Syarih,
jikalau seseorang syok pada mendapati had rukuk yang dikira, maka jikalau ghalib atas berat sangkanya sesuatu, maka ikutilah. Ni seolah-olah menyatakan ghalib zan ni sah. Tadi kita belajar ghalib zan tak sah. Tadi kita belajar la Syekh Ana kata tidak memadai zan berat sangka tok imam tu rukuk ataupun dah angkat kepala, tak sah. Dia kena yakin tok imam masih rukuk dan dia mendapat tok imam ketika rukuk. Mesti yakin. Tak memadai zan, tak memadai dengar suara tok imam. Sebab tu Muhasyi kata aku tawakuf dengan jawapan ulama yang kata berat sangka pun terima. Okay? Dia tawakuf. Jadi dia tawakuf tu sekadar cerita je lah. Dia tawakuf, kita apa tahu lagi. Okay? Atas pandangan ini, jikalau berat sangka mendapati had rukuk yang dikira serta imam, maka dikira bagi dikira baginya bagi makmum tadi rakaat tersebut. Jika tidak, maka berlaku sebaliknya. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mengatakan mesti mencapai tahap yakin. Tengok. Mesti mencapai tahap yakin juga, macam Hasyiah yang Ana sebut tadi. Sebab tu dia kata tawakuf sini ni. Maka tidak memadai syak zan, bahkan tidak memadai juga ghalabatu zan. Dia kuat lagi. Zan tu biasa. Ghalabatu zan kuat lagi. Mungkin kata zan tu, contoh kita kata 70%. Ghalabatu zan 90%. Tak boleh, dia kena yakin. Sebab tu dia kata tawakuf. Jawapan Imam Zarkashi pada masalah ini yang kata berat sangka pun boleh dah. Okay? Untuk mendapati rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka jika berhadas imam di dalam i'tidal. Ini dalam kitab tadilah. Niscaya mendapat ia makmum akan rakaat. Ia makmum masbuk akan rakaat tadi, bahkan apabila berhadas imam kemudian, yakni selepas daripada tetap rokok makmum, iaitu tetap rokok dengan makna tamakninah rokok bersama tu imam serta imam, niscaya mendapat makmum akan rakaat juga. Dapat juga. Noktah. Maka jikalau tiada tetap makmum, dengan makna dia rokok tapi tak tamakninah pada rokok sebelum imam angkat daripada rokok satu. Tengok tobik dulu nombor 9. Kata musannif tiada tetap makmum pada rokok. Dalam kitab Hasyiah sebut, yang Ana sebut, yakni tiada tamakninah langsung tamo, ataupun makmum bertamakninah selepas imam angkat daripada posisi sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok gini, akmal rokok gini, sekurang-kurang rokok sini, imam lebih dah. Dia baru dapat tamakninah bila imam lebih daripada posisi sekurang-kurang rokok. Ni masalah ni. Yang kata tiada tetap ni, dengan makna tiada tetap, dengan makna tak dapat tamakninah langsung ataupun dapat tamakninah tapi ketika tu imam sudah angkat kepala dia. Maka lagu mana? Jikalau tiada tetap makmum, ingat kepala otak, iaitu tak tamakninah langsung ataupun tamakninah tapi selepas posisi imam diri pada rokok sebelum imam angkat daripada rokok, atau syak, tak jawab lagi tu, ataupun syak makmum pada mendapatkan tamakninah. Dia rokok dapat kedok qadar subhanallah ni, maka tiada mendapat ia makmum masbuk akan rakaat. Noktah. Tak dapat rakaat lah. Jadi kalau dia tak tamakninah langsung, ataupun dia syak dapat tamakninah kedok, ataupun dia itu tamakninah ketika imam sudah angkat daripada sekurang-kurang rokok, baru dapat tamakninah, tak sah, tak dapat rakaat dia. Bukan tak sah, tak dapat rakaat lah, mana kena tambah rakaat lagi. Maka wajib atasnya, atas makmum masbuk tadi, yakni mendatangkan satu rakaat kemudian, yakni selepas daripada salam imamnya, imam masbuk muafiq tadi. Titik. Masbuk muafiq dah. Imamnya imam muafiq masbuk. Makmum masbuk. Masbuk sini masbuk rakaat, bukan masbuk Fatihah. Masbuk Fatihah nanti. Apa dah? Dengan rakaat, yakni dengan serakaat. Titik. Dan sujud sahwi oleh yang syak itu. Ini kalau masalah syak tadi. Aku syak, aku dapat tamakninah tadi. Kalau dia syak, dia sunat sujud sahwi oleh yang syak itu. Kalau tak syak, dengan makna yakin dia tak dapat tamakninah, tak payah sujud sahwi lah. Ni yang syak sahaja. Sujud sahwi itu akhir sembahyangnya makmum masbuk tadi. Titik. Kerana apa? Kerana bahawasanya sya'an ia makmum masbuk yang syak tadi kemudian, yakni selepas daripada salam imam pada bilangan rakaat makmum masbuk tadi, maka tiada menanggung imam daripada makmum itu. Kenapa sunat sujud sahwi? Ni illah dia. Mana dia? Ni illah dia. Kenapa disunatkan sujud sahwi? Kerana bahawasanya ia makmum masbuk tadi yang syak selepas daripada salam imam. Sebab apa selepas salam imam? Bukan syak dekat dalam semayang. Yalah, syak dalam semayang. Kan masalahnya syak dalam semayang tak dapat rakaat. Syak tamakninah ni.
Tak dapat rakaat. Kan kena tambah rakaat selepas salam. Jadi dia tambah rakaat dalam keadaan dia syok. Aku ni dapat ke tumaninah tadi tu. Jadi imam tidak menanggung syoknya tersebut, kerana syok tu tadi, yang bilangan rakaat yang ditambah tadi tu bukan dengan tu imam dah. Maka maka dia kata kerana bahawasanya ia makmum masbuk tadi yang syok kemudian, yakni selepas daripada salam imam pada bilangan rakaat. Jadi syok pada bilangan rakaat, jadi dia membawa kepada syok pada bilangan rakaat kerana dia syok pada dapat tumaninah ketidak rokok tadi. Maka makmum tak tanggung dah, maka tiada menanggung imam, yakni oleh imam daripada makmum itu mana? Itu masbuk tadi. Jadi syok tadi tidak ditanggung oleh itu imam. Dia memang syok tumaninah je. Sekarang ni dia nak bangkit rakaat seterusnya lah. Bila tak dapat tumaninah bersama untuk imam, dia kena tambah surakaat. Tambah surakaat tu dalam keadaan syok lah. Syok betul ke tadi aku dapat tumaninah ke tak? Hak ni tak ditanggung imam. Saya tulis kat tepi tu. Hak ni ibarat daripada kitab Al-Imdad. Ibarat daripada kitab Al-Imdad. Cuma saya tak nukil sebab kita tak ada kitab tu. Dinukil daripada Hasyiah I'anah saja. Dan jikalau picit waktu, picit waktu pula. Picit waktu apa? Yakni hampir habis waktu. Tu picit waktu. Hampir habis waktu sembahyang. Tiba-tiba dapat kita kan tu. Dapat kita akan seorang. Betul tu kita. Betul. Dan jikalau picit waktu, yakni hampir habis waktu sembahyang, tiba-tiba dapat kita akan seorang yang sembahyang, hal keadaan seorang itu rokok. Okey, sekarang ni nak habis masa. Contoh asar pukul 4.30. Dia nak sembahyang ni 4.25. 5 minit nak sembahyang tiba-tiba tengok ada seorang nak jemaah dengan dia lah. Dia duduk tengah rokok tu. Nak jemaah ke tidak dengan dia? Tu isu dia. Jadi dia kata hal keadaan rokok, maka jika kita ikut dia, ikut orang tadi, niscaya dapat serakaat di dalam waktu. Dan jika kita sembahyang seorang, niscaya tiada dapat serakaat di dalam waktu. Maka wajib pada ketika itu bahawa kita mengikut dengan imam kerana mendapat serakaat di dalam waktu. Mendapat serakaat dalam waktu, maka jadi tunai sembahyang kita. Okey, sekarang ni isu dia gini. Contoh nak sembahyang zuhur, tapi 4.30 masuk asar. Sekarang ni dia masuk zuhur, dia nak sembahyang zuhur pukul 4.28. Tinggal 2 minit 2 minit ni kata kalau aku sembahyang sendiri nak dapat serakaat tu tak akan dapat lah. Sebab nak baca Fatihah lagi, nak baca surah lagi, akan keluar waktu. Tapi aku tengok kawan tu dah rokok. Kalau aku pi takbir situ, Allahu Akbar, rokok sama dia dapat serakaat. Dan lah. Kalau aku sembahyang sendiri, tak dan. Sebab nanti nak baca surah apa semua, nanti keluar waktu. Wajib ketika itu sembahyang dengan dia. Ni wajib berjemaah. Jadi kita boleh buat laras. Apakah keadaan yang wajib berjemaah? Tapi atas pandangan muktamad yang mengatakan fardu kifayah. Sunat muakkad atas setiap orang ni. Bukan fardu ain. Tapi ada masa yang kita wajib jemaah. Antaranya hak ni. Habis. Dan ni pun saya tobik tepi, kata perbahasan ni dibahaskan oleh Al-Imam Al-Isnawi. Titik. Kemudian, dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk. Intiqalat itulah yang selain daripada intiqalat, takbir intiqalat ni takbir pindah rukun. Bagi makmum yang masbuk. Apa makmum masbuk? Tengok kata tobik tu. Muka surat muka surat 18 kata musannif sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk. Kitab Hasyiah I'anah sebut, yakni kerana muafakat dengan imamnya pada takbir, meskipun tidak dikira bagi makmum tersebut oleh demikian perbuatan. Apa ni? Kena baca habis dulu. Dia kata apa tadi? Hilang. Dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk, yang berpindah ia makmum yang masbuk serta imam. Titik. Maka jika mendapat ia makmum masbuk akan imam di dalam i'tidal, takbirlah ia makmum masbuk bagi turun kepada sujud. Dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk, yang berpindah ia makmum yang masbuk serta imam, yakni serta pada tempat tu imam berada. Lepas tu dalam Hasyiah I'anah sebut, yakni kerana muafakat dengan imamnya. Kerana ni ilah bagi kata kenapa sunat takbir intiqalat. Kerana muafakat dengan imamnya pada takbir. Imam kan kalau nak pi satu-satu rukun kan dia Allahu Akbar. Kita muafakat dengan imamnya pada takbir. Meskipun tidak dikira bagi makmum tersebut oleh demikian perbuatan. Tak dikira, yakni tak dikira sebagai rakaat. Tak dikira sebagai rakaat. Contohnya tu imam sedang sujud. Tu
Tu imam sujud, dia takbir dah Allahu Akbar, kita pun baru mari dalam keadaan imam sujud. Kita pun takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Hari nak sujud tu takbir juga ke? Takbir juga, sunat. Itu. Walaupun takbir intiqalat kita sujud pada tu imam tu tak dapat rakaat pun. Tapi sunat juga takbir. Sebab tu imam takbir bila nak sujud. Lepas tu kata, dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk, yang berpindah ia makmum yang masbuk serta imam, yakni serta tempat imam posisi berada, posisi imam berada. Maka jika mendapat ia makmum masbuk tadi akan imam di dalam i'tidal, takbirlah ia. Maknanya tu imam maknanya sekarang ni imam i'tidal. Sekarang ni imam i'tidal, kita pun baru mari Allahu Akbar. Lepas tu lepas i'tidal kita dapat i'tidal ni tak dapat rakaat, tak dapat rakaat. Okey, tu imam pun tu imam pun sujud Allahu Akbar, sujud. Tu imam sujud Allahu Akbar, kita sunat takbir intiqalat. Sunat takbir intiqalat. Sebab tu imam takbir. Tu. Maka dia kata akan imam di dalam i'tidal, takbirlah ia makmum masbuk tadi bagi turun kepada sujud. Noktah. Tengok nombor 2. Kata musannif turun pada sujud, yakni kerana mengikut imam. Habis situ ya. Kerana mengikut imam. Sebab apa turun sujud kita takbir? Kerana mengikut imam. Imam takbir, kita pun takbir. Titik. Dan bukan yang sujud saja, dan barang kemudian daripada sujud, iaitu bila dia duduk antara dua sujud. Tak dapat rakaat lagi kita ni, dia duduk antara dua sujud, ia pun Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar kok. Allahu Akbar kok. Tu sujud lagi kedua, Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar juga. Tu. Habis. Barang yang kemudiannya, tengok topik hasyiah yang ana sebut, yakni barang yang selepas turun kepada sujud daripada segala rukun sembahyang, iaitu duduk antara dua sujud, duduk sujud semula, berdiri qiyam. Tu baru dah kita dapat rakaat. Tu Habis kemudian atau sujud yang kedua. Itulah. Mana tadi? Dan jika mendapat ia makmum masbuk akan imam di dalam sujud yang pertama. Satu. Atau sujud yang kedua. Atau duduk antara keduanya, duduk antara dua sujud. Atau tasyahud awal. Atau tasyahud akhir. Tiada mentakbir ia, yakni tiada sunat mentakbir ia makmum masbuk bagi turun kepada sujud. Noktah. Jadi sini tadi masalah tu imam i'tidal, kita baru mari Allahu Akbar. Dalam keadaan imam tu imam i'tidal, tu imam pun terus sujudlah Allahu Akbar. Sunat dah kita takbir Allahu Akbar, sunat. Sekarang ni masalah kalau tu imam sekarang ni kita mari-mari tu imam sedang sujud pertama, atau sujud kedua, atau duduk antara dua sujud, atau tasyahud awal, atau tasyahud akhir, maka tak payah takbir untuk turun kepada sujud. Terus je lah, turun je lah. Tak payah Allahu Akbar, tak payah. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud je. Tak payah nak takbir intiqalat, tak payah. Tu. Lepas tu, dan sunat. Tu ada topik tu. Tu dia kata musannif sujud yang pertama, nombor 4 tu, yakni yang bukan sujud tilawah. Yang bukan sujud tilawah lah. Sujud biasa, sujud pertama bukan sujud tilawah. Adapun sujud tilawah, maka sunat makmum masbuk itu bertakbir. Pula dah. Kalau sujud tilawah, tu imam baca surah As-Sajdah, tu imam pun sujud. Sujud kerana apa? Kerana tilawah, bacaan. Waktu tu kita pun mari, tu imam takbir, tu sujud. Takbir tak kita? Takbir. Ataupun tu imam sedang sujud tilawah, kita pun kena ikutlah sujud tilawah. Takbir. Kerana apa? Kerana mengikut imam. Dan kerana sujud tilawah tersebut dikira bagi makmum masbuk tersebut seperti Al-Azra'i mengatakannya. Dikira dengan makna dapatlah. Dapat makna tilawah tu dapat ke makmum juga. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut, pada keadaan sujud tilawah itu dibilang dan dikira bagi makmum masbuk itu terdapat kritikan yang zahir. Pula dah ada fihi nazar. Lantak dia lah tu. Hal ini kerana makmum masbuk itu jelasnya berbuat demikian kerana mengikuti imam. Oleh itu pandangan yang kuatnya ialah makmum tersebut bukannya bertakbir kerana berpindah kepada sujud tilawah sehingga dijadikan sujud tilawah tersebut dikira bagi makmum. Bukannya dia buat tu kerana tu imam makmum tadi mendapat sujud tilawah tu, tak. Dia sekadar pindah tu kerana tu imam buat. Dia kan mesti wajib mutaba'atul imam. Jadi dia sekarang ni sujud tilawah kerana mutaba'atul imam, bukan kerana dia ni nak berpindah daripada berdiri ke sujud, bukan. Mantap dia lah. Itu perbahasan ulama'nya.
Lepas tu nombor 5 dhabitnya, tiada mentakbir ia bagi turun kepada sujud. Dalam kitab Hasyiana Asnam At-Taliq kata, ini berlaku kerana makmum tersebut tidak sama sekali mengikuti imam pada turun dan juga ia tidak dikira pada makmum tersebut. Dua illah. Kenapa ketika tu imam sujud pertama, kita mari dalam keadaan tu imam sujud pertama, atau sujud kedua, atau duduk antara dua sujud, atau tasyahud awal, atau tasyahud akhir, kita turun tanpa takbir sebab apa? Kerana kita turun tu bukan kerana ikut imam. Kalau tadi hak i'tidal, kita ikut tu imam. Tu imam i'tidal, kita baru mari Allahu Akbar. Tu imam pun takbir masuk sujud. Kita pun takbir sebab tu imam takbir dan kita masuk ikut tu imam dah. Sekarang ni tu imam dalam keadaan sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, tasyahud akhir, tasyahud awal, kita pun mari Allahu Akbar. Kita tak ikut takbir sekali. Maka kita teruslah kepada posisi yang tu imam duduk. Dan juga tidak dikira sujud tilawah, sujud pertama, sujud kedua kepada makmum tadi, tak dikira. Ini berbeza jikalau berpindahnya makmum masbuk tersebut bersama imam selepas rukun tersebut. Ni beza. Tadi kita kata contoh, dia tu imam sujud yang pertama, kita pun mari Allahu Akbar. Sunat takbir i'tiqalat? Tak sunat. Terus sujud. Lepas tu saya dia duduk antara dua sujud, itu Allahu Akbar balik. Lepas tu sujud balik, Allahu Akbar balik. Sudah. Sebab kita ikut bersama tu imam dah. Tu kata ini berlaku kerana makmum tersebut tidak sama sekali mengikuti imam pada turun dan juga apa tadi? Ini berbeza jikalau berpindahnya makmum masbuk tersebut bersama imam selepas rukun tersebut kepada rukun yang lain, dan juga berbeza jikalau pada rokok, yakni disunatkan takbir intiqalat. Kalau pada rokok sunat takbir intiqalat. Contohnya tu imam tengah rokok, kita pun bawa mari Allahu Akbar. Lepas tu kita nak rokok ni, Allahu Akbar juga. Macam tadi tu lah. Penat bekoh ni. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ada. Dan sunat muafakat ia makmum tadi akan imam pada zikir perbuatan yang mendapat ia makmum tadi akan imam pada perbuatan itu. Sunat muafakat dengan imam dari sudut zikir pula. Daripada mana zikir tu? Daripada tahmidnya dan tasbihnya dan tasyahudnya dan doanya. Tengok satu-satu topiknya. Nombor 6 kata musannif, mendapat ia akan imam pada perbuatan. Lah kita Hasyiana sebut, yakni zikir perbuatan yang makmum mendapati imam padanya, sama ada zikir tersebut ialah yang wajib ataupun yang sunat. Contoh kita dapat tu imam dalam keadaan sujud, sunatlah subhana rabbiyal a'la. Kalau duduk antara sujud, doa pula rabbighfirli warhamni. Kalau tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tasyahud akhir, wajib tu, ikut juga asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud. Okey. Itu kata musannif tahmid, kata Asy-Syaikh Bijirmi al-Iqna', yakni pada i'tidal, tahmid. Pada i'tidal tu tahmid tu apa? Iaitu rabbana lakal hamdu. Bukannya perkataan sami Allahu liman hamidah. Dia bahas pula tahmid dalam i'tidal tu mana satu? Sami Allahu liman hamidah kan rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Bukannya sami Allahu liman hamidah. Tu Kata musannif tasbih, yakni pada rokok dan dua sujud. Kata musannif tasyahud, dalam tuhfah sebut dikritik pada masalah membaca tasyahud, yakni tasyahud akhir, dengan bahawasanya padanya terdapat pengulangan rukun qauli. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni ikut tasyahud akhir. Sekarang kita baca dengan tu imam. Kita lepas naik rakaat baca lagi. Itu kan takarrur, berlaku pengulangan rukun qauli. Tu kritik situ, kena ikut ke tak? Lepas tu mengulangi rukun qauli itu berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap batas sembahyangnya. Rukun qauli kalau takrar, kalau berulang, khilaf ulama. Tapi pandangan muktamad tak batal lah. Cuma berlaku khilaf. Ditolakkan kritikan tersebut dengan sebab tertegahnya makmum menjalani bacaan tasyahud situ, tasyahud akhir yang sungguh, bahkan hanya gambaran mengikuti imam saja. Dikritik balik. Tadi dikritik kerana mana boleh ikut tu imam tasyahud akhir kerana akan berlaku pengulangan rukun qauli. Dikritik semula, kata mana tadi, ditolakkan kritikan tersebut dengan sebab tertegahnya makmum menjalani bacaan tasyahud akhir yang sungguh. Yang tertegah untuk ulang rukun qauli ni, kalau memang pada tempat bacaan makmum tu memang kena baca tasyahud akhir, dia ulang semula. Tu yang ditegah tu. Adapun sekarang ni tu imam tengah tasyahud akhir, dia baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir dia baca ni sebab ikut tu imam, bukan sebab tasyahud dia. Kalau sebab tasyahud dia baca, lepas tu baca lagi, tu baru rukun qauli berulang. Dikritik dan dikritik. Habis.
Dan doa, kata musannif doa, Hasyiah yang ana sebut, yakni sehingga selepas tasyahud dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasanya sembahyang itu tiada senyap dan diam padanya. Doa tu apa? Yakni doa selepas tasyahud dan berselawat. Itu doa selepas tasyahud akhir itulah. Kata Allahumma inni a'udzubika tu. Sunat doa juga, sunat doa juga. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang ni tak dituntut untuk senyap. Jadi sunat juga. Demikian lagi selawat atas yakni ahli keluarga Nabi. Dan jikalau tasyahud awal bagi makmum sekalipun, ni ghayah. Sekarang ni contoh dia ikut tu imam rakaat ketiga. Rakaat ketiga, rakaat keempat dia dapat dengan tu imam. Lepas tu rakaat keempat ni tu imam tasyahud akhir. Dia mahal dia tasyahud awal lah. Okey, tasyahud awal. Okey, dia nak baca sampai Allahumma salli ala Muhammad ke, baca juga selawat ke atas keluarga Nabi. Dia kata sunat juga baca selawat ke atas keluarga Nabi kerana ikut baca tu imam. Tu imam sekarang tasyahud akhir, kita sekarang tasyahud awal. Sebab kita ikut tu imam pada rakaat ketiga, lepas tu keempat. Kita dua rakaat lah. Lepas tu tasyahud, dia tasyahud akhir, kita tasyahud awal. Sekarang ni nak baca Allahumma salli ala Muhammad ke, atau sampai fil alamin innaka hamidum majid, fil alamin innaka hamidum majid, kerana ikut bacaan tu imam. Tu kata sekalipun tu ghayah lirraddi dia panggil. Mata tengok dhabit tu, kata musannif la Hasyiah yang ana sebut apa ni? Hasyiah yang ana sebut dalam Nihayatul Muhtah sebut kait muafakat membaca selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud tu kait sikit. Jikalau makmum tersebut bukan berada pada tempat tasyahud awal. Kok mana pula ni? Adapun jikalau makmum berada pada tempat tasyahud awal, maka tidak perlu mendatangkan selawat atas keluarga Nabi. Gini. Tapi ada khilaf ni lagi. Tak apa, kita ikut dulu. Jadi sekarang ni Hayah kata, yang kata kena muafakat selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid ni, bila makmum tu rakaat dia bukan tempat tasyahud awal. Maknanya contoh dia ikut tu imam pada rakaat keempat, dia dapat serakaat bersama tu imam ni, ataupun dia ikut rakaat yang kedua, maknanya dia 3 rakaat, lepas tu tasyahud akhir. Tu bukan tempat tasyahud awal makmum tu. Waktu tu dia sunat baca fil alamin sampai fil alamin innaka hamidum majid. Tapi kalau dia dapat bersama tu imam rakaat ketiga, rakaat keempat, lepas tu tasyahud, kawan tu tasyahud akhir, kita tasyahud awal, tempat kita tasyahud awal sekarang ni, maka tak disunatkan baca sampai fil alamin innaka hamidum majid, tapi baca macam biasa Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Tapi rasa ada khilaf ni. Kita Asy' al-Bijrmi al-Iqna' sebut pandangan Syekh Ar-Ramli ini zahir kerana mengeluarkan tasyahud awal daripada perkara yang dituntutkan tasyahud padanya. Yang dituntutkan tasyahud pada tasyahud awal pada dia Allahumma salli ala Muhammad ya. Dia kata Syekh Ar-Ramli pandangan ni zahir. Maka bukanlah ia semata-mata mengikut imam. Kalau ikut imam kena baca sampai fil alamin innaka hamidum majid Kitab Tuhfah sebut tiada pandangan terhadap tidak sunatnya membaca selawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud makmum kerana perkara yang telah dijelaskan bahawa tempat yang ditilik untuk muafakat dengan imam itu kerana meraihkan mengikuti imam bukannya hal keadaan makmum. Okey. Ni Tuhfah beza. Tiada pandangan terhadap tidak sunatnya membaca selawat kepada, tiada pandangan, dia nafi. Tak ada pandangan langsung yang mengatakan tak sunat membaca selawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud makmum kerana perkara yang telah dijelaskan bahawa tempat yang ditilik untuk muafakat dengan imam itu kerana meraihkan mengikuti imam bukannya hal keadaan makmum berada di tempat atau posisi apa. Ni nak rak Imam Ramli. Imam Ramli kata dia kena tengok dulu makmum ini berada pada mahal tasyahud awal ke tidak. Kalau tidak, ikut imam sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kalau dia berada pada mahal tasyahud awal, maknanya Allahumma salli ala Muhammad, kerana dia bukan semata-mata tabi' dengan tu imam, dia meraihkan posisi dia. Tuhfah kata tak boleh gitu. Kita meraihkan tu imam, kena baca sampai fil alamin innaka hamidum majid juga, tanpa kita kira posisi mana makmum itu berada. Dia berada pada 1 rakaat ke 2 rakaat ke 3 rakaat ke 4 rakaat ke. Kalau 4 rakaat habislah. 1 rakaat ke 2 rakaat ke 3 rakaat, tetap baca fil alamin innaka hamidum majid. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan disunat bagi masbuk bahawa takbir ia masbuk apabila berdiri ia masbuk. Kemudian yakni selepas daripada 2 salam imamnya, imam masbuk. Sekarang ni dia nak naik rakaat. Naik rakaat ni sunat takbir. Contoh dia nak naik beberapa rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun Allahu Akbar. Sunat takbir. Tu kata, dan disunat bagi masbuk bahawa takbir ia masbuk apabila berdiri ia masbuk. Kemudian yakni selepas daripada 2 salam imamnya. Tu sunat.
Mana? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita naik. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun naik dah. Itu tak sunat. Sunatnya selepas 2 salam tu imam. Tu. Kerana apa? Kerana mencukupi sembahyangnya, sembahyang masbuk tadi. Kerana untuk mencukupkan sembahyang lah. Iaitu kalau rakaat dia masih bolong 2, tampung 2 lagi. Kalau bolong 3 rakaat lagi, naik 3 rakaat lagi. Begitulah. Jika adalah duduk makmum serta imam itu tempat duduknya, apa ni? Jika adalah duduk makmum jika okey ni royah. Jika adalah duduk makmum serta imam itu tempat duduk makmum tadi. Apa ni? Dan disunat bagi imam masbuk tadi bahawa takbir ia apabila berdiri ia kemudian daripada 2 salam imamnya kerana mencukupi sembahyangnya. Ini mencukupi rakaat sembahyangnya, sembahyang masbuk. Jika yang ni kata lepas daripada 2 salam tu, takbir selepas daripada 2 salam imam itu, jika adalah duduk makmum serta imam itu tempat duduknya apa ni? Jika adalah duduk makmum serta imam itu tempat duduknya. Jika sembahyang ia masbuk tadi seorang seperti mendapat ia akan imam pada rakaat yang ketiga pada sembahyang 4 rakaat atau mendapatkan imam pada rakaat yang kedua maghrib. Dan jika tiada mana 12, yakni jikalau bukanlah ketika itu tempat duduk makmum, jikalau takdir dia sembahyang sendirian, nescaya tidak perlu takbir untuk berdiri seperti seorang. Okey. Jika adalah duduk makmum itu serta imam itu tempat duduknya. Gini. Payah cara pekoh. Kita sunat untuk takbir. Sekejap. Yang ni jikalau bukanlah ketika itu tempat duduk makmum, jikalau takdir dia sembahyang sendirian, nescaya tidak perlu takbir untuk berdiri seperti seorang mendapati rakaat kedua daripada sembahyang 2 rakaat atau keempat daripada sembahyang 4 rakaat atau mendapati rakaat ketiga. Kenapa? Bateri nak habis? Hujan? Macam mana? Aku sebelah ke ni? Ada urusan. Admin ada urusan. Apa tadi? Lupa dah. Saya mikirlah ini bukan tempat untuk takbir berdiri bagi makmum dan tiada muafakat dengan imam pada waktu ini. Yang ini jikalau bukanlah ketika itu tempat duduk makmum, jikalau takdir dia sembahyang sendirian, okey. Kenapa? Dah, line ni ada ke tak? Ada line. Lepas tu? Dah ada cah tak? Ya, dok. Mati tiba-tiba Aduh lah, apa tadi? Mikirlah ini, mana tadi nak faham tadi, lupa dah. Yang ini jikalau bukanlah ketika itu tempat duduk makmum, jikalau takdir dia sembahyang sendirian, saya tidak perlu takbir untuk berdiri seperti sembahyang mendapati rakaat kedua daripada sembahyang 2 rakaat atau keempat daripada sembahyang 4 rakaat atau mendapati rakaat ketiga. Okey, dia macam ni. Okey, faham dah. Dia macam ni. Aduh, cah. Takut pom mati tiba-tiba. Okey, kalau sembahyang sendiri, kalau contoh sembahyang sendiri, kita sembahyang rakaat pertama, Allahu Akbar. Yang dia kata okey, lepas tu rakaat pertama sujud kan? Sujud kedua. Lepas tu naik rakaat ketiga, naik rakaat kedua. Naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Okeylah, takbir lah tu. Tapi tak perlu angkat tangan. Kenapa? Tak masuk. Ni jenis apa? Lah, rosak tak? Ni ambil okey, kalau rakaat pertama kalau kita sembahyang sendiri, rakaat pertama, Allahu Akbar, okey, sujud yang kedua. Tu nak bangkit rakaat kedua kan. Bagi rakaat kedua takbir, tapi tak sunat untuk angkat tangan. Kan? Tapi kalau rakaat kedua, sujud kedua waktu tasyahud awal, kita bangkit, sunat angkat takbir. Rakaat ketiga, nak ni rakaat keempat, tak payah. Kalau rakaat keempat, habislah. Okay, sekarang ni masalahnya ialah
Dia kata sunat takbir, mana tadi disunatkan bagi makmum bahawa takbir ia makmum apabila berdiri ia makmum, kemudian yang selepas daripada dua salam imamnya, kerana mencukup sembahyangnya, ini mencukupikan rakaat sembahyangnya, sembahyang makmum masbuk tadi. Jika adalah duduk makmum, jika adalah yang kata sunat tu jika adalah duduk makmum serta imam itu tempat duduknya. Titik. Nah, bagi faham tu. Jikalau sembahyang ia seorang seperti mendapat ia akan imam pada rakaat yang ketiga pada sembahyang 4 rakaat, atau mendapatkan imam pada rakaat yang kedua. Mendapatkan imam pada rakaat yang kedua maghrib. Dan jika tiada takbir, hanya berdiri sahaja, seperti mendapat makmum akan imam pada rakaat yang kedua atau yang keempat sembahyang yang 4 rakaat. Nak faham ni. Dia jadi blur. Jadi macam mana? Ceramuk. Tiada takbir, hanya berdiri sahaja seperti mendapat makmum akan imam pada rakaat yang kedua. Atau yang keempat sembahyang 4 rakaat. Ini faham? Tadi tu. Dan ini sunat bagi makmum. Sunat jika sembahyang ia seorang seperti mendapat ia akan imam pada rakaat yang ketiga. Atau mendapatkan imam pada rakaat yang kedua. Faham. Aduh, pening. Kalau sembahyang sendiri, nak faham sembahyang sendiri dulu. Sembahyang sendiri ni kalau bila kita memang kita takbir belaka, tapi yang sunat angkat tangan tu bila? Iaitu pada rakaat kedua nak naik rakaat ketiga. Sekarang ni kita masalah makmum masbuk nak naik rakaat seterusnya. Nak naik rakaat seterusnya, dia kata sunat takbir Allahu Akbar selepas daripada dua salam imamnya. Qaid kata sunat takbir Allahu Akbar sambil berdiri itu apabila kita duduk dengan tu imam ni memang duduk kita. Macam mana? Contoh dia buat tasbih, jika sembahyang ia seorang seperti mendapat ia seorang makmum tadi akan imam pada rakaat yang ketiga. Tu imam rakaat ketiga dia baru mari. Dia baru mari. Lepas tu imam rakaat ketiga dia baru mari. Dapatlah rakaat. Tu imam rakaat keempat dia dapat rakaat kedua. Lepas tu dia tasyahud akhir kan. Ni nak bangun ni. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga makmum ni. Jadi kalau sembahyang takbir sembahyang sendiri ni dia sunat takbir angkat tangan sekali. Ni makmum masbuk dia nak naik rakaat yang ketiga dia hal keadaan selepas imam habis salam. Dia sunat takbir sambil berdiri. Allahu Akbar. Satu. Mana tadi? Atau mana tadi? Yang ketiga mana tadi? Jika sembahyang ia seorang seperti mendapat ia akan sembahyang imam pada rakaat yang ketiga pada sembahyang yang 4 rakaat. Atau mendapatkan imam yakni oleh makmum pada rakaat yang kedua maghrib. Sekarang maghrib pula. Tu imam rakaat kedua. Makmum baru mari. Allahu Akbar. Dapat serakaat. Maghrib. Tu imam nombor 3 pula. Rakaat ketiga. Allahu Akbar. Dia pun dapat rakaat kedua. Tasyahud akhir. Ni nak tambah satu rakaat ni. Nak tambah satu rakaat makmum ni. Ini rakaat kedua. Rakaat kedua kalau takbir sembahyang sendiri, kalau nak naik rakaat ketiga sunat takbir angkat tangan. Sekarang ni makmum masbuk rakaat kedua, tu imam dah rakaat ketiga, tu imam pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun naik Allahu Akbar, takbir. Takbir sebab apa? Sebab tempat dia duduk tasyahud akhir bersama tu imam ni memang tempat duduk dia. Tu maksud memang tempat duduk dia tu. Tu payah tu. Nak cakap lagu mana? Tu dia bagi contoh. Tasyahud awal. Ni untuk makmum masbuk. Mana tadi? Habis. Dan jika tiada takbir. Tiada tobek tu. Yakni jikalau bukanlah ketika itu, tengok tobek, yakni jikalau lah bukan ketika itu tempat duduk makmum. Mana? Jikalau takdir dia sembahyang sendirian. Kalau takdir sembahyang sendirian, dia bukan tempat duduk untuk takbir angkat tangan. Ini takbir angkat tangan ni. Niscaya tidak perlu takbir untuk berdiri seperti seorang mendapat rakaat kedua daripada sembahyang 2 rakaat. Lagu mana? Tu imam sembahyang 2 rakaat subuh. Dia pun baru mari. Tu imam rakaat kedua dah, dia baru mari. Allahu Akbar. Dia pun tasyahud akhir. Dapat serakaat. Nak tambah serakaat lagi. Nak naik rakaat pertama ke rakaat kedua, kalau ikut sembahyang sendiri, tak perlu angkat tangan. Maka dia terus naik. Tak payah takbir. Untuk masbuk, dia terus naik. Terus naik. Tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terus naik. Tanpa perlu takbir. Sebab dia duduk tu
bukan pada tempat dia. Begitu juga dia kata tadi atau keempat, yakni ataupun rakaat yang keempat daripada sembahyang 4 rakaat. Tok Imam rakaat keempat dah, dia bermari, Allahu Akbar. Jadi dapat serakaat dengan Tok Imam. Tok Imam tasyahud akhir. Dia nak naik rakaat kedua. Nak naik rakaat kedua bukan tempat duduk dia untuk takbir angkat tangan kalau takbir sembahyang sendiri. Maka dia pun berdiri. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia terus berdiri tanpa perlu takbir. Sebab dia bukan tempat duduknya kalau takbir dia itu sembahyang sendiri. Takbir sembahyang sendiri yang perlu angkat takbir angkat tangan ni apa? Iaitu bila naik rakaat kedua, nak naik rakaat ketiga. Sekarang ni dia rakaat pertama bersama dengan Tok Imam. Tok Imam Assalamualaikum, dia nak naik rakaat kedua. Jadi bila naik rakaat kedua, dia berdiri sahaja tanpa perlu dia takbir. Tu. Ataupun mendapati rakaat ketiga daripada sembahyang 3 rakaat. Tok Imam memang maghrib, rakaat ketiga dah, kita bermari, Allahu Akbar, dapat serakaat. Sama jugalah, Tok Imam Assalamualaikum, kita pun naik rakaat yang kedua. Naik rakaat kedua, bangun saja, tak payah takbir. Sebab apa? Sebab takbir kalau kita sembahyang sendiri, kita naik rakaat pertama ke rakaat kedua, tak sunat angkat tangan. Takbir, tapi tak sunat angkat tangan. Nisbah makmum masbuk ni pula, sunat ke tidak takbir. Tak sunat kalau bukan pada tempat duduknya, sunat kalau pada tempat duduknya. Tu kalau tempat duduk tak tempat duduk tu, habis. Dan jika tiada takbir, yakni tiada disunatkan takbir, hanya berdiri saja, seperti mendapat makmum akan imam pada rakaat yang kedua. Tu makmum dapat rakaat yang kedua atau yang keempat sembahyang yang 4 rakaat. Atau pada rakaat yang ketiga pada sembahyang 3 rakaat. Ni seperti mendapat makmum akan imam pada rakaat yang kedua, yakni pada sembahyang rakaat yang kedua. Sini mendapat makmum akan imam pada rakaat yang kedua takdir, yakni pada sembahyang yang 2 rakaat. Sini tak ada ni. Yakni pada sembahyang yang 2 rakaat. Atau yang keempat, yakni sembahyang yang 4 rakaat. Atau pada rakaat yang ketiga pada sembahyang yang 3 rakaat. Tadi yang rakaat yang kedua tu kena takdir sikit, mungkin jatuh kot nuskah. Jadi mendapat makmum akan imam pada rakaat yang kedua, yakni rakaat yang kedua pada sembahyang yang 2 rakaat. Atau yang keempat, yakni atau rakaat yang keempat sembahyang yang 4 rakaat. Atau pada rakaat yang ketiga pada sembahyang yang 3 rakaat. Tu. Dan habis titik. Habis itu. Soalan apa? Masalah dia kata perlu angkat tangan takbir atau tidak perlu ucap lafaz. Penatlah gini. Aku kata dah. Munfarid, mayang munfarid, dia bukan nak kiyah takbir tak takbir ni. Dia kalau sembahyang sendiri, dia tak perlu angkat tangan. Takbir perlu. Rakaat pertama naik rakaat kedua, Allahu Akbar, takbir lah, tapi tak perlu angkat tangan. Bila perlu angkat tangan, sunat angkat tangan bila naik rakaat kedua ke rakaat ketiga. Itu masalah munfarid. Masalah makmum masbuk ni, dia nak kiyah munfarid bukan dari sudut angkat tangan tu. Dari sudut sagi dia nak naik rakaat baki tu, dia perlu takbir ke tidak? Dia perlu takbir ke tidak? Dia kiyah kepada sembahyang munfarid pada bab angkat tangan ke tidak? Tapi jadi sekarang ni masalahnya ialah kalau dia itu tu imam, dia sembahyang 3 rakaat. Rakaat ketiga dah, kita baru mari, dapat serakaat ni. Okey, Tok Imam bagi salam. Assalamualaikum, kita nak naik rakaat kedua. Nak naik rakaat kedua, perlu takbir ke tidak? Tak perlu takbir, kerana kalau kita sembahyang munfarid, kias kepada angkat tangan, bukannya perlu takbir ke tidak. Perlu takbir ke tidak tu pada makmum masbuk ni, yang munfarid ni memang kena takbir, tapi perlu angkat tangan ke tidak. Dia kias makmum masbuk yang perlu takbir ke tidak ni, dia kias kepada perlu angkat tangan ke tidak pada sembahyang munfarid. Jadi bila sembahyang munfarid, dia daripada rakaat pertama ke rakaat kedua tak payah angkat tangan, hanya takbir. Begitu juga makmum masbuk yang dapat rakaat pertama bersama Tok Imam, bila dia naik tak payah takbir. Terus naik ya, tadi naik. Tak. Bukan isu angkat tangan ke tidak makmum masbuk ni. Isu dia nak takbir ke tidak, tak payah takbir. Sebab apa? Sebab kiyah kepada munfarid apabila dia berdiri, dia tak perlu angkat tangan. Kiyah ke situ. Bahaya. Lepas tu kalau dia dapat kalau dia mari rakaat ketiga Tok Imam, sembahyang 4 rakaat, sekarang ni rakaat ketiga Tok Imam, dia baru mari,
Dapat serakaat. Tu saya tu imam naik rakaat keempat, dapat 2 rakaat. Tu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia nak naik rakaat ketiga. Dia nak naik rakaat ketiga ni perlu takbir ataupun tidak? Perlu takbir, kerana kalau ikut sembahyang munfarid, dia bila rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, dia perlu angkat tangan. Bukan qiyas perlu takbir ataupun tidak pada munfarid. Yang perlu takbir ataupun tidak pada masalah makmum masbuk nak naik rakaat. Pada masalah makmum munfarid ni perlu angkat tangan ataupun tidak. Tu kata berada pada tempat duduknya tu. Nak syarah mendapat duduk makmum serta imam itu tempat duduknya. Nak syarah tu. Sebab tu dia qiyas contoh tu. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala dan mengangkat masbuk akan dua tangan masbuk kerana mengikut bagi imamnya, imam masbuk yang berdiri daripada tasyahudnya. Ini apa pula ni? Dan mengangkat masbuk akan dua tangannya kerana mengikut bagi imamnya yang berdiri daripada tasyahudnya. Tasyahud masbuk tadi yang awal. Bukan silap. Bukan masalah tu. Okey, dan mengangkat masbuk akan dua tangannya, tangan masbuk kerana mengikut bagi imamnya, imam masbuk yang berdiri daripada tasyahudnya imam yang awal. Okey. Sekarang ni tu imam rakaat kedua. Kan? Dia baru masuk. Allahu akbar. Okey, tasyahud awal kan? Ni pun tasyahud awal. Dia naik rakaat ketiga. Naik rakaat ketiga kan dia angkat tangan tu. Okey, tu imam makmum ni nak naik rakaat kedua ni. Sepatutnya tak perlu angkat. Kalau ikut main sendiri tak perlu angkat ni. Tapi perlu angkat ke tak? Perlu angkat sebab ikut tu imam. Kalau sembahyang makmum dengan imam, jadi sepatutnya kita kalau sembahyang munfarid ni angkat tangan ni pada rakaat kedua nak naik rakaat ketiga. Tapi sekarang ni kita ikut tu imam, walaupun kita bukan pada tempat untuk angkat tangan daripada rakaat kedua ke rakaat ketiga, tapi dengan sebab tu imam buat, kita buat. Tu maksud dia. Jangan campur masalah. Tadi bukan masalah angkat tangan, tadi masalah takbir, dia angkat tangan pula. Dan mengangkat masbuk akan dua tangannya kerana mengikut bagi imamnya. Sebab apa dia angkat tangan tu? Sebab ikut imam. Imam mana? Imam yang berdiri daripada tasyahudnya yang awal. Ghayah, dan jika tidak tempat tasyahud bagi masbuk sekalipun. Walaupun masbuk tadi bukan tempat tasyahud pun tadi. Tasyahud tadi sebab ikut tu imam. Lepas tu imam bangun, dia angkat tangan. Angkat juga tangan. Walaupun masbuk tadi bukan tempat dia tasyahud awal. Kata dhabit dia, kata musannif dua tangannya. Kalau kita hasyiah yang sebut, yakni sunat makmum masbuk mengangkat dua tangannya ketika berdiri imam daripada tasyahud awalnya kerana mengikuti imam pada demikian itu. Tak apa tu. Apa yang dapat difahami dengan sebab demikian ialah perkara yang tidak didatangi oleh imam, maka tidak didatangi juga oleh makmum. Okey. Apa yang dapat difahami daripada sebab demikian sunat angkat tangan tu ialah perkara yang tidak didatangi oleh imam, maka tidak didatangi juga oleh makmum. Sekarang ni sunat imam mendatangi takbir, kita pun ikut takbir juga. Tu. Namun Syekh Ali Syuburan Malisi menukilkan daripada Syekh Ibn Hajar, jikalau imam tidak mengangkat tangan lepas tasyahud awalnya, maka sunat juga makmum mengangkat tangannya meskipun imam tidak melakukannya. Itu imam bangun, Allahu akbar, naik rakaat ketiga. Kita ni daripada rakaat pertama ke rakaat kedua. Patutnya tu imam angkat tangan. Tu imam tak angkat tangan, kita sunat juga angkat tangan. Pula dah. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan tiada duduk tawarruk masbuk. Pula dah. Sekarang ni masalah tu imam tasyahud akhir, kita belum tasyahud akhir. Kita nak duduk tawarruk ke iftirash? Tadi pertama tu masalah takbir, lepas tu masalah angkat tangan, masalah duduk pula. Dan tiada duduk tawarruk. Tawarruk tu lah menyenggeng tu. Tiada duduk tawarruk masbuk, yakni oleh masbuk pada lain daripada tasyahud masbuk yang akhir. Mana apa? Kalau tu imam tasyahud akhir, kita ada baki rakaat nak naik, kita duduk iftirash. Bila yang duduk kita tawarruk? Bila kita tasyahud akhir sungguh. Tapi bila tasyahud akhir tu imam, kita belum lagi tasyahud akhir, kita ada lagi baki 3 atau 2 rakaat. Maka kita duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Ni dalam bab duduk ni tidak ikut tu imam. Tu. Tengok topik tasyahudnya yang akhir dalam kita hasyiah yang sebut tidak disunatkan bagi makmum masbuk duduk tawarruk, iaitu kaki kiri dikeluarkan ke pihak kanan dan ditempelkan betisnya ke tanah. Tu ikutlah, tahu lah tu.
Tak sunat duduk tawaruk. Ini untuk menolak waham dan sangkaan bahawa perlu mengikuti imam juga dari sudut cara duduk oleh makmum yang masbuk. Cara duduk tak perlu ikut imam. Tasyahud akhir yang disunatkan makmum masbuk duduk tawaruk ialah perkara yang mengiringi salam. Jadi bila yang dia salam, hak tu yang duduk tasyahud akhir. Hak tu yang duduk tawaruk. Bila dia akan mengakhiri dengan salam, iaitu bila dia dah naik lepas daripada 2 rakaat, lepas imam bagi salam, dia nak naik 2 rakaat lagi. Satu rakaat terakhir itu, dia duduk tawaruk lah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun ia masbuk melainkan kemudian daripada 2 salam imam. Mana kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi dia bangun selalu, tak dapatlah sunat tu. Sunatnya bila Assalamualaikum warahmatullahi kali kedua, barulah makmum masbuk berdiri. Kata Dhabit, lah kita Hasyiah I'anah sebut, disunatkan makmum masbuk menunggu salam imam yang kedua, sunat. Adapun menunggu salam imam yang pertama itu wajib. Jangan kita bangun sebelum pula. Kena Assalamualaikum warahmatullahi pertama, nak bangun waktu tu tak apa dah. Wajib tunggu sampai salam pertama habis. Kalau salam kedua habis tu sunat. Tu habis. Kemudian, dan haram berhenti makmum kemudian daripada 2 salam imam makmum. Bila haram berhenti? Jika sekiranya tidak tempat duduknya. Tengok, faham itu? Tidak tempat duduknya tadi tu. Tidak tempat duduknya makmum tadi. Pertama, tengok Dhabit nombor 4. 2 salam imamnya. Dalam kitab Hasyiah I'anah sebut, yakni wajib bagi makmum tersebut berdiri segera. Tu maksud mana tadi? Tu maksud haram berhenti. Berhenti bukan berhenti apa? Duduk saja tu. Tu haram. Bila mana? Selepas daripada 2 salam tu imamnya. Haram berhenti itu dengan mana? Mesti dia itu berdiri segera. Dalam kitab Hasyiah Al-Kurdi kata menurut Syekh Ibn Hajar, jikalau makmum masbuk masih duduk dan melebihi sekurang-kurang kadar tasyahud, maka batal sembahyang dia. Tu. Syekh Romli pula kata, jikalau makmum masbuk masih duduk kadar tamakninah lagi kecil, maka batal sembahyang dia. Jadi khilaf lah. Sekarang nak kait pula. Yang kata lepas 2 salam haram berhenti itu jika sekiranya tidak tempat duduk makmum. Tengok Dhabit, yakni jikalau ditakdirkan sembahyang secara bersendirian. Macam tadi tu. Apa yang tempat duduknya? Rakaat kedua dia. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga. Sekarang ni contoh Tok Imam sembahyang 4 rakaat. Dia mari pada ketika rakaat ketiga Tok Imam. Mari Allahu Akbar. Dapat serakaat. Naik rakaat keempat. Dapat serakaat lagi. 2 rakaat dah. Tok Imam tasyahud akhir. Dia ni nak naik lagi 2 rakaat. Dia pun berhenti lama. Boleh tak? Boleh. Kerana dia berada di tempat duduknya, iaitu tasyahud awal. Tu. Yang haramnya bila? Bila diikut Tok Imam 4 rakaat, dia mari rakaat keempat. Dia 1 rakaat, dapat 1 rakaat. Tok Imam tasyahud akhir. Dia duduk lama. Tak boleh. Duduk lama tak boleh. Sebab apa? Sebab bukan tempat duduknya. Patutnya berdiri ni. Lepas rakaat pertama kan, lepas sujud kedua kan, rakaat pertama tu kena berdiri, rakaat kedua. Mana ada tasyahud akhir? Tak ada. Tasyahud awal tak ada. Maka kalau dia itu tetap berhenti, tetap duduk bersama dengan Tok Imam, qadar tamakninah sebagai pendapat, qadar sekurang-kurang tasyahud sebagai pendapat lain, hukum dia batal sembahyang. Lagi pula haram. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ada lagi Dhabit tak baca tu. Sebaliknya, maka hukumnya, mana tadi? Sebaliknya, maka hukumnya harus meskipun panjang masanya. Apa sebaliknya? Iaitu berada pada tempat duduknya. Iaitu pada ketika makmum duduk rakaat yang kedua, on the way nak naik rakaat ketiga, tu dia duduk lama tak apa. Sebab apa? Tempat duduk dia, iaitu tasyahud awal. Tu. Nak duduk lama tak ada masalah tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan batal sembahyang dengan berhenti itu, yakni duduk diam tu, batal sembahyang. Tadi kita sebut tu lah. Adapun jika tempat duduk makmum seperti mendapat ia makmum akan imam pada rakaat yang ketiga, bagi imam. Rakaat ketiga tu bagi imam pada sembahyang 4 rakaat, maka duduk imam membaca tasyahud akhirnya, maka jadilah makmum duduk tasyahud awal. Maka ketika itu harus bagi makmum berhenti, yakni duduk diam. Faham tu? Dia kata apa? Dia kata tadi seperti mendapat ia makmum akan imam pada rakaat yang ketiga. Yang ni Tok Imam pada rakaat ketiga dia pun mari Allahu Akbar. Tok Imam rakaat ketiga daripada sembahyang 4 rakaat. Dapat rakaat pertama, lepas tu mana rakaat keempat, dapat rakaat kedua. Lepas tu Tok Imam tasyahud akhir. Dia boleh duduk lama. Sebab ni tempat duduknya. Apa? Tasyahud awal. Harus.
Royahnya, dan jika lama sekalipun. Nah, tu dah lagi anah tadi. Habis. Dan tiada harus, yakni haram, berdiri makmum yang masbuk sebelum salam imamnya. Salam imam tu imam, salam imam masbuk tadi. Sebelum imam salam, dia dah naik dah. Haram hukum dia. Haram hukum tu berdiri sebelum imam bagi salam dengan tiada niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah tak apalah. Ni tak ada niat mufaraqah, tiba-tiba berdiri sebelum imam bagi salam, hukum dia haram. Kata musannif thabitnya nombor 6 dalam kitab Hasyiah I'anah sebut tidak harus berdiri sebelum salam imam oleh makmum yang masbuk, dan begitu juga tidak boleh serta salam imam. Tengok dua. Dalam pedoman sebut sebelum salam, dalam Hasyiah sebut serta salam pun tak boleh juga. Tu imam baru assalamualaikum kita naik tak boleh. Dia kata tadi sekurang-kurangnya wajib kita tunggu selepas salam pertama untuk imam. Kalau salam on the way salam assalamualaikum kita pun naik, tak boleh juga. Dia kata tidak harus berdiri sebelum salam imam oleh makmum yang masbuk, dan begitu juga tidak boleh serta salam imam. Tak boleh. Imam nak tengah salam kita naik. Tak boleh. Kena tunggu bagi habis. Seperti mana dijelaskan oleh Syarah Al-Bahjah. Harus makmum masbuk berdiri selepas salam yang pertama. Selepas salam yang pertama tak ada masalah, tapi tak dapat pahala sunat. Maka jikalau makmum bangun sebelum imam beri salam yang pertama dalam keadaan sengaja, maka batal sembahyangnya. Kalau tak sengaja, duduk baliklah. Kita Syekh Ali Syukur Malisi sebut zahir ibaratnya, yakni meskipun berlaku pada orang awam, tak ada, pada orang awam tetap batal sembahyangnya. Berlaku pada orang awam pun tetap batal, tak ada maaf di sini. Walaupun begitu, dalam kitab Hasyiah I'anah sebut seyogianya mudah-mudahan bagi orang awam dimaafkan pula doh. Hasyiah I'anah kata orang awam ni maaflah jikalau mereka jahil berkenaan hukum ini, kerana perkara yang telah lalu daripada bahawasanya jikalau makmum masbuk berdiri sebelum salam imam dalam keadaan terlupa, niscaya tidak batal sembahyangnya, akan tetapi tidak dikira apa yang dibuatnya oleh makmum masbuk yang tidak sengaja tersebut. Sebaliknya wajib duduk semula kemudian bangun. Begitu jugalah berlaku kepada orang jahil di kalangan orang awam. Dia nak kias itu, dia nak kias seperti orang yang terlupa. Duduk semula lah, wajib duduk semula. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada harus berdiri makmum yang masbuk sebelum salam imamnya dengan tiada mufaraqah. Kata musannif, tengok dhabit dengan tiada mufaraqah. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut, adapun jikalau dia berniat mufaraqah kemudian bangun, maka tidak batal oleh sembahyangnya. Itu jelas. Tidak boleh kita katakan, kenapa boleh batal sembahyang dengan berdiri sebelum imam memberi salam, sedangkan makmum hanya mendahului satu rukun saja. Pula dah ni iskal ni. Kita kata tak boleh lebih daripada 2 rukun fi'li. Sekarang ni dia berdiri sebelum salam tu imam ni, dia hanya mendahului 1 rukun fi'li. Kenapa batal? Sedangkan mendahului 1 rukun itu tidak batal. Kenapa kita tak dikata gitu? Kerana kita mengatakan di sini sudah berada di penghujung sembahyang. Penghujung tu hijau betul sikit, ada hish. Penghujung sembahyang ni dia berada penghujung dah. Dia masalah mustaqil. Macam tu sebab dengan perkara yang berlaku pendahuluan makmum atas perbuatan imam, iaitu salam. Ni dah penghujung sembahyang. Penghujung sembahyang ni tak kira dah 2 rukun fi'li apa semua tu, tetap batal. Tempat yang mengatakan tidak batal tersebut apabila berlaku pendahuluan makmum atas perbuatan imam sebelum berada di penghujung sembahyang. Jadi dia kata 2 rukun fi'li itu kena qaid lah, yakni pada selain daripada hujung sembahyang, iaitu pada ketika tasyahud akhir. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan maksud berdiri itu ialah bercerai. Apa maksud berdiri? Berdiri itu apa? Kan makmum tu perlu berdiri. Berdiri itu apa? Takrif berdiri pula. Dan maksud berdiri makmum itulah masbuk tadi, bercerai daripada hak duduk, tiada berdiri betul. Bukan dia berdiri betul. Gitu. Sekira-kira kalau kita angkat punggung tu tak kira duduk. Tu kira berdiri lah, walaupun tak berdiri betul. Nak dhawib diri. Rasa ada khilaf tu. Nombor 8. Dalam kitab Syekh Ibn Qasim Al-Tuhfah disebut, seyogianya dikatakan batal itu dengan semata-mata dalam perjalanan hendak bangun, meskipun tidak bercerai daripada hak duduk. Ni tu kata khilaf. Dalam kitab Pedoman kata bangun tu maksudnya sekira-kira bercerai daripada hak duduk, bukan sampai tahap berdiri betul. Apa angkat punggung sekira-kira dia kata itu memisahkan hak duduk dengan itu memisahkan hak duduk dia. Hak duduknya gini, contohnya letak punggung, dia angkat sikit lagi mana itu dia kira berdiri. Jadi berdiri ni maksud di sini ialah menurut pedoman ni bercerai daripada hak duduk.
Kata Ibnu Qasim pula, seyogianya dikatakan batal itu dengan semata-mata dalam perjalanan hendak bangun. Gini pun on the way ni, on the way. Masih kira duduk ni tapi on the way nak bangun. Tak ada masalah. Tu. Meskipun tak bercerai daripada had duduk, tapi dah nak bangun ni. Kalau gini panggil duduk lagi sebenarnya. Tapi kata Ibnu Qasim tak apa dah. Asalkan nak berdiri. Tu. Tak batal. Sehingga dikatakan batal itu dengan semata-mata dalam perjalanan hendak bangun meskipun tidak bercerai berhak duduk. Kerana bahasanya perkara yang hendak memasuki perkara yang membatalkan itu boleh membatalkan solat. Lain pula baca. Sehingga dikatakan batal itu dengan semata-mata dalam perjalanan hendak bangun. Betul ke ni aku terjemah ni? Sehingga dikatakan batal itu dengan semata-mata dalam perjalanan hendak bangun meskipun tidak bercerai berhak duduk. Kerana bahasanya perkara yang hendak memasuki perkara yang membatalkan sembahyang itu boleh membatalkan sembahyang. Sahagianya dikatakan batal itu dengan semata-mata. Asal macam tidak batal ni. Sahagianya dikatakan batal itu tadi tu apa? Dan tiada harus tadi dah maksud berdiri itu bercerai daripada had duduk, tiada berdiri betul. Maka jika sengaja ia akan berdiri dengan tiada niat mufaraqah. Ni masalah ni. Masalah dia berdiri sebelum salam imam. Berdiri sebelum salam imam. Jadi dikata dan maksud berdiri itu bercerai daripada had duduk, tiada berdiri betul. Maka jika sengaja ia makmum akan berdiri dengan tiada niat mufaraqah dengan imam, batal sembahyangnya. Sekarang ni Ibnu Qasim kata sayogianya dikatakan batal itu dengan semata-mata dalam perjalanan hendak bangun. Meskipun betul lah. Meskipun tidak bercerai daripada had duduk. Nak kata batal berdiri sebelum salam. Khilaf ulama dua pandangan. Pandangan pedoman ni dia kata apa? Dia kata berdiri ni boleh iktibar sekira-kira kita angkat punggung tu memisahkan daripada had duduk. Mana orang tak panggil duduk lah. Gini ke? Tu kira dah berdiri tu. Mana kalau kita sebelum imam salam kita dah begini dah, batal. Ibnu Qasim kata, tak perlu kita berada di posisi yang sekira-kira dapat menceraikan had duduk. Bahkan on the way nak duduk, on the way nak bangun gini je. Kita ada niat nak bangun gini ya, walaupun masih dalam had duduk ni. Tapi on the way nak bangun je, had tu pun batal dah. Had tu pun batal dah. Betul lah tu. Jadi pening sikit. Walaupun on the way dia kata, semata-mata dalam perjalanan hendak bangun meskipun tidak bercerai daripada had duduk. Kalau bercerai had duduk gini, had tu batal. Ni nak gini ya. Ni tak bercerai had duduk lagi. On the way nak bangun, dalam perjalanan nak bangun, batal sembahyang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan masalah yang jikalau seseorang berniat untuk menggerakkan anggota besar sebanyak 3 kali secara berturut-turut, dia kias itu, maka dengan semata-mata melaksanakan pergerakan pertama sahaja boleh membatalkan sembahyangnya. Dia bagi kaedah tadi. Lupa kaedah tadi tu. Perkara yang hendak memasuki perkara yang membatalkan sembahyang itu boleh membatalkan sembahyang. Dia yang membatalkan sembahyang berdiri. On the way nak berdiri membawa kepada membatalkan sembahyang, maka yang membawa kepada membatalkan sembahyang batal dah. Tu. Al-muaddi ilal mubtil mubtilun. Perkara yang membawa kepada membatalkan batal dah. Yang membatalkan berdiri. On the way nak berdiri ni perkara yang membawa kepada batal dah. On the way nak berdiri ni pun batal dah. Tu maksud dia. Dia kiyah kepada orang yang nak gerak 3 kali. Dia nak niat gerak 3 kali. Tak dan 3 kali, sekali gerak je, batal dah. Sebab apa? Sebab dia niat untuk gerak 3 kali. Al-muaddi ila mubtilun. Yang membawa kepada perkara yang batalkan, batal dah. Tu. Jadi dia niat nak gerak 3 kali, gerak sekali, batal dah. Sebab apa? Sebab dia niat ni on the way nak 3 kali. Tapi walaupun tak 3 kali sungguh, dia dah niat untuk membatalkan sembahyang, maka dia buat sekali pun batal dah. Al-muaddi ila mubtil. Ataupun al-muaddi ila ila batilun. Mubtil lah, senang. Al-muaddi ila mubtilun. Perkara yang bawa kepada perkara yang batalkan, itu perkara yang batalkan. Allahu Rabbi. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, maka jika sengaja ia makmum akan berdiri dengan tiada niat mufaraqah dengan imam, batal sembahyangnya makmum, jelas. Dan jika berdiri ia makmum sebelum salam imam dengan lupa atau jahil akan haram berdiri itu, niscaya wajib atasnya makmum duduk. Macam tadilah. Dan tiada dibilang dengan sekalian barang yang mendatang ia makmum dengan berdiri tadi sebelum duduk. Tak kira lah. Contoh dia bangun dalam keadaan lupa, baca Fatihah semua, Allah terlupa, duduk balik. Fatihah dah habis baca, kira tak? Tak kira.
Sekali baca balik. Tu maksudnya. Dan jika mengetahui ia makmum atau teringat ia makmum, kemudian yakni selepas daripada berdiri dan tiada duduk ia makmum, niscaya batal sembahyang. Dah berdiri dah. Dia teringat Allah terlupa duduk, malah diri, batal. Kerana ketiadaan mengerjakan duduk yang wajib atas makmum tadi. Wajib tu duduk atas dia sebab mutaba'atul imam. Tiba-tiba dia tak duduk, dia relax, tak apa, malah lalang nak duit tu, nak habis tu. Duduk jelah. Batal. Dan sunat berdiri seorang makmum laki-laki di kanan imam. Ni posisi pula. Seorang makmum laki-laki sunat berdiri di kanan imam. Yakni bila dia seorang lah. Tu imam seorang laki, makmum laki. Mana nak belakang kau kiri ke kanan? Sunat kanan. Tak menafikan kalau tengah kiri pun sah kanan. Ini yakni kalau tak sempit lah. Bobit nombor 1 dalam kitab Hasyiah I'anah sebut, musannif mengibaratkan dengan lafaz berdiri itu kerana ghalib. Sebab apa dia kata berdiri? Sebab ghalib. Kalau duduk, kalau tu imam main duduk, makmum main duduk, menerak lah. Hak dia kata berdiri ni sebab ghalibnya orang sembahyang berdiri. Itu pun kritik kok. Dan kebanyakannya orang sembahyang dalam keadaan berdiri. Ini tidak menafikan posisi selain berdiri dalam sembahyang seperti duduk dan sebagainya. Lelaki yang berdiri di kanan imam, kanan tu tak ada. Lelaki yang berdiri di kanan imam itu meskipun kanak-kanak lelaki yang tidak dihadiri oleh lelaki dewasa yang lain. Sekarang budak-budak dengan dewasa. Dewasa tu jadi imam. Sekarang budak-budak nak duduk mana? Duduk kanan juga. Sebab dia lelaki. Jikalau ada lelaki lain yang turut hadir bersama dengan kanak-kanak lelaki tersebut, maka disunatkan kedua-duanya berdiri di belakang imam, seperti mana yang akan diterangkan nanti. Dua orang mari. Seorang dewasa, seorang budak lelaki. Tu imam seorang. Duduk belakang dia lah, dua-dua. Dalam kitab Syarah Al-Qastallani ala Sahih Al-Bukhari, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sebut, barang siapa yang berdiri di sebelah kiri imam, niscaya batal oleh sembahyang ni. Tu imam mazhab Imam Ahmad. Kita tak batal lah. Kita hanya orang panggil tak dapat fadilat saf lah. Tu ya. Tamat kot. Atau menukir gitu. Dan jika tiada perbuat ia, wallahu ta'ala alam, sebelah dah. Kita berhenti lah sebab admin kita ada kiri je. Saya rasa boleh juga ni 31 Ogos ni. Saya kira ni ni sini 324 tolak 255. Berapa? Ah, 324 tolak 254 lah. 70 bahagi 3 lagi. Sempat ni. Tadi baca rumus buat. Sempat ni. Sempat. InsyaAllah kalau admin kita tak sibuk lah. Admin sibuk nak lajak ke. Kalau esok-esok ni kalau 3 jam sempat dah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.